Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam sesi PDPR bagi Pendidikan Islam tahun 6. Tajuknya ialah puasa di bulan Ramadan, iaitu sebuah tajuk di dalam bidang ibadah. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, kita nak ingatkan bahawa puasa di bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam, iaitu rukun yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua solat 5 waktu, ketiga menunaikan zakat, empat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima melakukan haji sekiranya mampu. Kita buka muka surat 115 dan kita akan jumpa pada bahagian atas hal pelajaran 11 dengan tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Pada petak merah yang Ustaz letak ni, dia terdapat pengertian puasa. Pengertian puasa bererti menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hukum. Apa hukumnya puasa pada bulan Ramadan? Hukumnya adalah wajib kepada orang yang cukup syaratnya. Okay, kita teruskan dengan di muka surat 116. Tanpa berlengah masa, kita fokus kepada kawasan yang Ustaz tanda dengan kotak warna merah. Baik, jadi di sini kita ada dalil nakli puasa. Jadi dalil nakli puasa adalah dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, iaitu disebutkan perintah berpuasa ni di dalam surah Al-Baqarah. Okay? Iaitu surah yang kedua pada ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Kemudian kita pergi kepada syarat-syarat wajib puasa, seperti mana yang kita baca pada bahagian hukum. Wajib kepada orang yang cukup syarat-syarat, kan? Baik, di sini syarat-syarat siapa yang wajib berpuasa. Baik, jadi syarat yang pertama, manusia tu, orang tu mesti Islam. Yang kedua, dia berakal. Yang ketiga, dia baligh. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Baik, kita huraikan lagi syarat-syarat wajib berpuasa ni. Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam, non-Muslim, iaitu orang kafir, dia boleh puasa tak? Dia boleh puasa, tapi dia tak wajib. Puasa pada bulan Ramadan ni wajib pada orang Islam je. Tapi kalau orang yang bukan Islam dia nak puasa, boleh. Tak ada masalah, tak ada paksaan. Yang kedua, berakal. Berakal ni maksud dia orang yang sempurna akal dia lah. Okay. Orang apa yang tak berakal? Contohnya orang gila, orang yang pengsan, orang yang tak sedarkan diri sepanjang hari. Baik. Kemudian yang ketiga, baligh. Baligh bermaksud dalam bahasa Melayunya cukup umur. Apa itu cukup umur? Cukup umur dalam Islam ada dua, iaitu bagi lelaki dan bagi perempuan. Bagi lelaki, tanda-tanda dia telah cukup umur ataupun baligh apabila dia telah keluar air mani. Dan bagi perempuan, apabila dia telah datang haid, datang bulan. Kemudian yang keempat, mampu berpuasa. Mampu berpuasa di sini adalah tak ada keuzuran yang dapat halang dia daripada berpuasa. Okay, mampu berpuasa. Dan ada setengah ulama meletakkan bahawa orang yang bekerja keras, contohnya macam pekerja buruh binaan, ataupun orang yang bekerja di ladang, yang mana kalau dia berpuasa maka dia tidak dapat
mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga, dan membahayakan pula kesihatan dia. Kalau dia puasa sambil kerja, maka dia mungkin sakit dan boleh membawa maut. Maka dia dikira tidak mampu berpuasa. Jadi orang yang mampu puasa, maka yang tak mampu puasa tidaklah wajib bagi dia berpuasa. Kemudian kita lihat sini rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Kita huraikan lagi. Yang pertama niat. Niat hendaklah dilakukan pada malam hari. Iaitu hingga sebelum terbit fajar. Lafaz niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanatil ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Sunnah puasa, bersahur, mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur maksud dia melewatkan sahur. Azan subuh pukul 6, maka kita lewatkan sekurang-kurangnya 5.30 tu kita sahur. Ada boleh sahur pada pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, tetapi sunnah kita lewatkan sahur selamatnya setengah jam sebelum azan subuh lah, menandakan mulanya kita berpuasa. Kemudian menyegerakan berbuka. Sunnah, pahalanya banyaklah. Dan kemudian disunatkan berbuka dengan rotab atau tamar. Kita mencontohi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kegemaran dia berbuka dengan buah kurma, iaitu rotab, kurma basah, ataupun tamar, kurma kering. Dan akhir sekali berdoa sebelum berbuka. Dan kemudian di sini dekat tengah ni kita lihat ada amalan-amalan, perbuatan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Sini dikatakan bersahur, nombor satu sahur, yang kedua menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Jauhi perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, mengelak daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, berbuka puasa. Dan yang keenam, solat tarawih. Sambung. Syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa, kita dah puasa tapi nak tahu sah ke tidak, pastikan ada 4 syarat ni. Yang pertama, Islam. Orang Islam, kita puasa tak? Puasa. Islam tak? Islam, maka sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz bermaksud boleh membezakan perkara yang salah dan betul, perkara yang hak dan batil. Mumayyiz. Contohnya, bayi yang berumur 2 tahun ataupun 3 tahun. Apabila kalau kita lihat bayi tersebut, dia memasukkan apa-apa sahaja dalam mulut tanpa dia kenal yang mana makanan, yang mana bukan makanan, maka dia dikira belum mumayyiz. Bagi murid-murid tahun 1, dia boleh dikira sebagai mumayyiz sebab dia dah kenal apa itu makanan, apa itu tidak makanan, apa itu kotor dan apa barang-barang yang bersih. Jadi mumayyiz ni secara rumusnya kita boleh katakan boleh membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Kemudian syarat seterusnya berakal, dan yang terakhir sekali suci daripada haid, nifas dan wiladah bagi perempuan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita lihat sini. Kita mula dari kanan. Melakukan jima' di siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, haid, nifas dan wiladah. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Rongga, baik, di sini rongga maksudnya lubang-lubang pada badan. Contohnya lubang telinga, lubang hidung, lubang tekak, mulut kita. Masuk je apa-apa
benda ke dalam rongga tubuh kita secara sengaja, maka dia batal puasa. Okay. Seterusnya, benda yang membatalkan puasa ialah murtad. Murtad bermaksud keluar daripada agama Islam. Apabila orang tu mengisytiharkan dia keluar daripada agama Islam, maka dia batal puasanya. Okay. Dan yang terakhir sekali, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari ni, inilah yang kita kata hilangnya akal. Sah puasa ni dihilang. Okay. Jadi bila orang tu gila, mabuk dan pengsan sepanjang hari, maka dia tak sah puasa, dia batal puasa. Dan akhir sekali, muka surat 119, kita lihat sini hikmah puasa. Okay, hikmah puasa kita terbagi kepada dua, rohani dan jasmani. Okay. Kita laju-lajulah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, banyak melakukan amal ibadah, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan berterima rasa. Okay, mencegah pelbagai penyakit, merasai sebahagian penderitaan daripada orang miskin yang tak ada makanan. Kemudian dari segi jasmani, kita mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa, mendidik diri, mengawal hawa nafsu, merehatkan organ dalaman. Okay. Rumusan, amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Okay, insya-Allah.